Puan-puan juga hidup Allah Ta'ala kurniakan dengan pengalaman masing-masing. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kita manusia, makhluk yang Allah Ta'ala pilih untuk memakmurkan muka bumi ini sebagai khalifah, satu yang paling utama, iaitu dikurniakan akal, fikiran. Ulama kita dalam membahaskan cerita akal ni, secara ringkasnya tuan-tuan semua, dia kata Allah Ta'ala isikan akal ni dengan dua perkara besar. Yang pertama adalah ilmu. Cara nak dapat ilmu ni kita semua tahulah, kena belajar. Dan yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman ni dia berbeza dengan ilmu. Kerana dia tak boleh kita perolehi melalui tok guru yang mengajar. Hebat setara mana tok guru pun dia boleh bagi ilmu, tapi dia tak boleh bagi pengalaman. Kalau dia cerita pengalaman pun, dia cerita pengalaman dia, pengalaman orang lain. Maka dia jadi ilmu pada kita. Pengalaman orang bila diberitahu kita dengar, dia jadi ilmu pada kita, kalau yang baik. Adapun pengalaman, kita hanya boleh dapat melalui kita sendiri. Allah Ta'ala bagi kita kehidupan. Ada yang daripada kecil 20 tahun dah meninggal. Ada yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai 40-60 tahun, sampai tua. Maka sepanjang hari, setiap bulan, setiap tahun tu, Allah Ta'ala bubuh pada dia. Walaupun dia tak belajar, tapi dia ada pengalaman. Tetapi tuan-puan semua, ilmu ni, sebagaimana banyak mana kita belajar, tapi kalau kita tak guna, maka dia menjadi ilmu yang tak berguna lah. Sebab kita tak guna. Begitu juga dengan pengalaman. Ramai mana orang yang hidup 60 tahun, tetapi berapa kali Allah Ta'ala ulang pengalaman dia tu, dia tak guna. Akhir sekali dia 2-3 kali masuk lubang. Lubang yang sama. Kerana dia tidak mengambil iktibar daripada pengalaman dia. Dah tahu dah dia masuk longkang, dia masuk lubang, esok masuk lubang pula. Maknanya dia tak pandai guna pengalaman, walaupun Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-puan semua, begitulah kita. Saya nak ulas sikit beberapa perkara lah, cerita politik Malaysia ni. Negara kita ni tuan-puan semua, esok sehari 2 lagi kita nak memilih untuk PRK Dun Pelangai ni. Tuan-tuan boleh pilih siapa-siapa pun wakil ayat yang tuan-tuan nak pilih. Tetapi sebagaimana yang Fadil Dr. Ustaz Khalil beritahu tadi, bahawa oleh kerana memilih ni adalah arahan Allah, maka tak dapat tidak kita kena, sebelum kita pilih, walaupun kita bebas memilih, kita kena tanya Allah, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan pada kita, melalui hadis yang Nabi ajarkan kita, yang diulas panjang oleh Fadil Ustaz Khalil tadi. Bagaimana caranya untuk kita memilih. Dan semua ni, tuan-tuan semua, adalah ajaran agama yang Allah Ta'ala telah pastikan menjadi satu ilmu yang pertama bagi kita umat Islam, bahawa memilih ini tak boleh kita salah guna. Kuasa memilih ini tak boleh kita salah guna. Kalau kita salah guna, maka akibat buruk dia akan berlaku bila-bila masa, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Sebab itulah hak pertama yang paling besar atas dunia ni, kita umat Islam tahu bahawa pilihan pertama yang Allah Ta'ala suruh kita ialah pilih aku, kata Allah, ataupun pilih selain daripada aku. Maknanya depan aku ni, wahai manusia, wahai hamba aku, depan kamu ni sama ada aku ataupun iblis. Pilihlah. Dalam bahasa mudah, kamu pilihlah sama ada kamu Islam ataupun tidak Islam. Itu yang paling besar. Alhamdulillah kita selesailah. Kita semua tahu. Dengan sebab ayah-ayah kita ni semua orang Islam, kita lahir sebagai seorang Muslim, duduk sekolah tadika, sekolah pasti, sekolah rendah, sekolah. Kita semua diajar bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang satu, maka tak ada masalah. Kita orang Melayu, Alhamdulillah di negara kita ni, buat pilihan secara mudah. Tuhan aku adalah Allah. Nabi aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada situlah tuan-tuan semua,
Maka memilih ni semuanya kita ikut Allah Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam bab politik, maka dia ada satu cabang besar. Selepas bawah tu ada satu cabang besar, iaitu memilih pemimpin. Kenapa besar memilih pemimpin? Jawapan dia kerana dia ikut bawah pada memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah diajar bahawa tak boleh tukar Nabi. Tak boleh tukar dah. Nabi dengan orang lain. Marilah orang hebat sama mana pun nak tukar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Kenapa? Kerana dia adalah utusan Allah. Bila jelas dia utusan Allah, maka tak ada dah utusan Allah selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman. Bila Rasulullah tak ada, tuan-tuan semua, maka kekal Nabi sebagai Nabi kita. Kerana Nabi tidak hanya tinggal tubuh pada kita. Masa Nabi ada tubuh dia, hidup bersama sahabat, maka kita ikut, sahabat ikut Nabi. Adakah bila Nabi mati, maka dia mati, maka hilanglah kewajipan kita pilih Rasulullah? Jawapan dia tidak. Kenapa? Rasulullah meninggalkan pada kita ilmu dia. Walaupun dia tak tinggal tubuh dah masuk kubur, tapi yang wajib kita berpegang adalah ilmu yang kita panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga awal lagi adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi bila Nabi tak ada, siapa nak ganti Nabi? Di situlah bermulanya kita memilih pemimpin daripada kalangan kita. Maka Nabi ajar, ada panduan dia, tuan-tuan. Ada panduan dia. Sebab itulah sahabat tidak pernah salah memilih. Bagaimana Ustaz Khalid cerita tadi. Bila Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, maka segera para sahabat memilih orang yang paling tepat sebagaimana yang diajar oleh Nabi dia, Nabi mereka. Mereka memilih Abu Bakar, memilih Umar, memilih sahabat-sahabat besar yang terbaik daripada kalangan mereka, yang melaksanakan apa yang telah disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Maka apabila habis para sahabat semua tak ada, dah 1400 tahun ni, adakah ajaran Nabi ni hilang? Jawapan dia tak hilang. Kekal kewajipan kita memilih pemimpin yang terbaik.